Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai pada kami Tuhan, Tuhan kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari ya Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Tuhan. Kau memberikan kekuatan, Kau yang mengurapi ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak. Kau berkati juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan ya Tuhan, sehingga apa yang mereka mendengarkan ya Tuhan, mereka boleh mengerti dan boleh mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, terima kasih, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平 Sudah 安！ siap mendengarkan firman Tuhan? 你们准备好要听神的 Sudah 话 siap 了吗？ semua ya? 大家应该是准备 Nah 好。 saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tema khotbah pagi hari ini adalah 今天早上的题目是 Yesus memberikan jaminan yang pasti. 耶稣给我们有肯定的保证。 Mari kita buka Alkitab kita di Matius 14我们打开我们的圣经，在马太福音第14章 ayat 22 sampai 33. 22节到33节。 Mari saudara yang ada di sini maupun ada di rumah, mari kita baca bersama-sama bahasa Indonesia. 我们一起来读马太福音第14 Matius 章。 14 ayat 22 sampai 33. 马太福音第14章22到33 Dengan 节。 judul perikop Yesus berjalan di atas air. Dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. 就是耶稣在海上走。 Mari kita mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." 马太福音14章第22节到33节这里说，耶稣随即就催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开，散了众人以后，他就独自上山祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里4更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就慌了，说是个鬼，门徒惊慌了，说是个鬼怪，便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说，你们放心，是我，不要怕。彼得说，主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。耶稣说，你来吧。彼得就从船上下去，
在水面上走，要到耶稣那里去。自因见风声大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：主啊，救我！耶稣赶紧伸手拉住他，说：你这小信的人呐，为什么疑惑呢？他们上了船，风就阻了。在船上的人都拜他说：你真是神的儿子了。阿们。 Amin. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Peristiwa Yesus berjalan di atas air ini bukan hanya terdapat di kitab Injil Matius, tetapi juga terdapat di kitab Injil Markus dan Yohanes. 这个耶稣在水上走的经文，不是单单在马太福音而已，也是有在约翰那边，约翰的书上也是有写着。 Dalam ketiga kitab ini, 在这个三个经文里面， peristiwa Yesus berjalan di atas air ini terjadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. 就是耶稣走在海上的时候，就是当耶稣给这些5000个人吃的时候， Setelah Yesus melakukan mujizat yaitu memberikan makan kepada 5.000 orang, 当耶稣做了一个神迹，就是给5000个人 lalu 吃 orang 的时 banyak 候， itu menghendaki Yesus menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari kemiskinan, dari kelaparan, dari penjajahan Romawi. 这些5000个人呢，他们就是要耶稣成为他们的领袖，就是成为以色列人的领袖。 Namun Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka. 但是耶稣本身知道他们的意思， Oleh sebab itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu 所以说耶稣就叫他们的门徒上船， dan mendahuluinya ke Genesaret. 先读到那边去。 Sedangkan kepada orang banyak di situ Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pulang. 然后这些5000个人呢，耶稣就叫他们回去。 Setelah itu Yesus sendiri naik ke atas bukit untuk berdoa. 然后耶稣自己独自上山祷告。 Nah, sementara itu di tengah perjalanan para murid, 然后在海中的时候， perahu murid-muridnya itu diombang-ambingkan oleh angin sakal. 这些门徒的船就是被那个浪摇撼。 Angin sakal itu ada angin yang berlawanan arah. 这个浪呢，它冲突的一个浪。 Jadi sekuat apapun murid-murid itu mendayung, dia nggak akan sampai ke tempat tujuannya. 所以无论他的门徒用力的去摇这个船的时候，也是无法去 Nah, 达 di 到那个 tengah 地方。 badai itu, 所以这个浪的时候， tiba-tiba Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. 当这个浪来的时候，耶稣突然间走在海上。 Angin sakal yang menjadi hambatan murid-murid untuk berdayung bukan menjadi hambatan bagi Tuhan Yesus. 所以这个浪的时候不能拦阻耶稣走在见他的门徒。 Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dalam hidup kita itu kadang kita juga mengalami yang namanya angin sakal. 当在我们的生活上，我们也是有意见到这个浪。 Goncangan angin sakal dalam kehidupan kita itu dapat berupa tantangan hidup kita. 这个浪在我们的生活上呢，是有许多的问题， Dapat merupakan pergumulan atau persoalan dalam hidup kita. 就是在我们我们生命中的某些问题。 Selama manusia hidup dalam dunia, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 当我们人还在活在这个世上的时候， kita itu tidak akan pernah lepas yang namanya tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. 我们无法脱离这些问题。 Masalah itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. 这些种种的问题呢，是有在我们的生活 Suka 的。 atau tidak, kita pasti menghadapi yang namanya masalah. 无论我们喜欢或者不喜欢这个东西呢，这个问题呢，一定会有的。 Nah, saudara kasih dalam Tuhan, masalah itu datang itu tidak melihat usia, 然后这些问题呢，某些 tidak 问题 memandang 呢， usia mau udah tua atau muda, 当它来临在我们的生活上的时候， juga 它 tidak 没有 memandang 看年 status 龄， entah ia kaya atau miskin. 它也没有看我们的地位， Kadang-kadang masalah itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita harapkan. 就是这个事情忽然间会来到我们的生活的。 Setiap manusia itu pasti tidak menginginkan ada masalah dalam kehidupan kita semua. 当然了，我们人呢也是不喜欢有些这个问题会来临 Begitu 到我们的 masalah 生活。 datang, 但是这个问题来到的 itu 时候， membuat kita bingung, bimbang, stres, 让我们就惊慌了， gelisah. 就是
害怕， Bahkan tidak sedikit pula orang-orang sampai mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. 然后有些人呢也是因为这些问题，他们也是自杀。 Apalagi firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 di situ katakan bahwa di akhir zaman akan muncul tantangan yang lebih banyak lagi dan lebih sulit lagi. 在提摩太后书那边有写着，这个末日的时代呢，这些问题会更加的困难。 Mungkin saat ini saudara juga sedang mengalami suatu masalah 可能现在我们也是有面对 yang 问 sangat 题， mengganggu kehidupan saudara, 可能会拦阻了我们的 yang 生 sangat 活， mengganggu pikiran saudara. 拦阻了我们的想法。 Janganlah kita menyerah akan masalah itu, saudara-saudara dalam Tuhan. 我们不要放弃，因为这些问题， Kita harus berusaha mengatasinya dengan menjadikan masalah sebagai pengalaman untuk membuat kita semakin dewasa dalam iman. 我们要努力用我们的信心来去面对这些， Akhirnya kita bisa berjalan di atas masalah. 直到我们可以走在这个 Mengapa saudara-saudara kasih dalam Tuhan? 问题的上面。 Karena kita memiliki Yesus yang memberikan kita jaminan yang pasti untuk Wih. melewati badai. 为什么呢？因为我们有耶稣，可以我们一起来度过这些问题。 Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pertolongan Yesus kepada para murid yang dilanda badai ini 耶稣在海面中的救他们的门徒的时候， mengajarkan kita suatu pesan yang luar biasa. 教导我们有一个很重要的功课， Suatu kebenaran bahwa Yesus memberikan kita jaminan yang pasti untuk menolong kita melewati badai kehidupan. 是一个真理让我们知道耶稣是有这个能力来拯救我们的。 Apa jaminan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita? 什么保证呢？ Apa jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk menolong kita melewati badai kehidupan kita? 耶稣给我们什么保证呢？让我们可以度过我们的问题。 Ada 3 jaminan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. 有3个保证耶稣给我们的。 Yang pertama, saudara-saudara kasihan Tuhan, 第一， Yesus memberikan jaminan bahwa badai itu terjadi sesuai kehendaknya atau seizinnya. 就是耶稣让这个浪来到我们的生活上，是因为他的允许。 Waktu Tuhan Yesus memerintahkan muridnya untuk naik ke perahu menyeberang ke danau lebih dahulu, 当耶稣叫他的门徒上船的时候，就是让他们先读到那边去的时候， apakah Yesus tidak tahu bahwa di tengah-tengah perjalanan para murid ia akan terkena badai? 是否耶稣不知道呢？他的门徒会在海中会面。 Tentu saja Yesus tahu, saudara. 当然耶稣会知道， Karena dia adalah Tuhan, dia Allah yang maha tahu. 因为他是神，他是无所不知的神。 Jadi saudara-saudara kasih yang Tuhan, kehendak Tuhan itu tidak selalu nyaman menurut kita. 所以我们要先了解耶稣的允许是不是让我们觉得很平安，还是很安 Seringkali 稳 kita 的一个事 berpikir 情。 bahwa hidup dalam kehendak Tuhan itu berarti kita hidup dalam nyaman-nyaman saja, bahagia, menyenangkan bagi kita. 我们不要有不一样的想法，就是当耶稣的允许来到我们的生活上，我们就是觉得很安稳，这些 Belum tentu, saudara-saudara kasih 不一 Tuhan. 定。 Hal yang baik menurut kita sekalipun belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. 当一件好的事情来临的时候，这个也是不一定是耶稣的允许。 Justru hal baik menurut kita itu sering buat kita malah menjauh dari Tuhan. 也许就是有时候这些好的事情来到我们的生活当中的时候，我们也都是会觉得我们更远离我们的神。 Ketika kita mengalami kelimpahan, diberkati dan kita aman-aman saja, 当我们被充满的祝福，我们就觉得很安全、很安稳。 justru kadang itu buat kita jauh daripadanya. 有时候这些东西就是让我们远离我们的神，然后觉 Seolah 得没有 kita 这个 itu 风浪， tidak membutuhkan Tuhan lagi. 就是让我们觉得我们不需要我们的神了。 Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita bisa lihat kehidupan Yusuf. 我们可以看约瑟的生活。 Ketika ia berjalan mengikuti kehendak Tuhan, 当他跟随跟随神的允许的时候， apakah kehidupannya berjalan dengan baik-baik aja? 是否他的生活就是安稳的吗？ Enggak. 当然不是。 Tuhan telah menjanjikan bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin yang besar. 神就是已经告诉了约瑟，他会成为一个领袖。 Namun pada kenyataannya kehidupan Yusuf itu tidak berjalan dengan baik-baik aja. 但是我们看约瑟呢，他的生活上面，他不是一个很顺的一个路程。 Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 所以亲爱的弟兄姐妹 kehendak 们， Tuhan bisa saja suatu keadaan yang tidak baik atau tidak menyenangkan bagi kita. 神的允许
或是神的允许可能让我们觉得很不安稳。 Tetapi kehendak Tuhan yang sejati akan selalu membawa kehidupan kita pada proses pendewasaan iman. 但是呢，神的允许呢，会让我们的信心更增长。 Dalam segala keadaan dan situasi, entah itu baik, entah itu buruk, diizinkan Tuhan terjadi agar kita semakin mendekat kepada Tuhan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. 无论在什么环境中，耶稣的允许就是让我们会更依靠他，更亲近他。 Inilah sumber kekuatan kita ketika badai itu melanda hidup kita. 这就是我们的力量。当这些风浪来到我们的生活的时候， Tetaplah percaya semua yang terjadi berada dalam kendali dan kuasa Tuhan, saudara, dengan tujuan untuk mendewasakan iman kita. 我们仍然要相信神的允许来到我们的生活的时候，就是要让我们的信心更加的增长。 Ada amin, saudara-saudara kasih Tuhan? 有阿们吗？ Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti tingkah laku. 有一些就是科学家，他们就是来去了解。 Dengar baik-baik ya, saudara-saudara kasih Tuhan. 我们来听听。 Ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti tingkah laku. 有些科学家，他们就是去了解人的一举一动。 Penelitian yang pertama. 第一， Mereka memasukkan beberapa ekor tikus ke dalam sebuah tangki air yang sisinya licin. 他们就是放几个老鼠在一个地方，就是它的面上是一个滑的面， Sehingga tikus-tikus itu tidak bisa keluar dari tangki. 所以这些老鼠呢，它不会从这些这些地方出去。 Nah, peneliti tingkah laku ini mau mencari tahu dan memerhatikan 这些人呢，他们要去了解，然后去看。 berapa lama waktu yang dibutuhkan tikus-tikus ini untuk mampu bertahan supaya tidak tenggelam. 这些老鼠他们要用许多的时间可以走出这个地方，所以让他们不会 Hasilnya 沉下去。 saudara-saudara Tuhan cuma 17 menit. 亲爱的弟兄姐妹们，只是需要17分钟， Sampai akhirnya tikus itu tenggelam. 让的这个老鼠就沉下去了。 Nah, penelitian yang kedua, 第二个， para peneliti tingkah laku ini mengadakan percobaan yang sama tapi ada sedikit perbedaan. 他们又在做一个示范，但是方法又不一样。 Yang berbeda kali ini adalah 不一样的地方是在 sebelum tikus-tikus itu tenggelam. 在这些老鼠还没沉 Jadi 下去 sama ya, 的 dia 时候。 seperti yang awal dia menaruh tikus-tikus ke dalam tangki yang di sisinya licin sehingga tikus itu gak bisa keluar. 这个是一样的方法，就是在一个很滑的面上，让这个老鼠在那 Nah, 边。 bedanya kali ini sebelum tikus-tikus itu tenggelam, 不一样的地方是在当这些老鼠还没沉下去的时候， para tikus itu yang di tangki itu diangkat keluar. 这些还没沉下去的老鼠，他们就把这些老鼠拿 Jadi 上去， tidak seperti yang awal dibiarkan tenggelam. 就是不好像第一个方法就是 Ini 让了这 kelompok 个 tikus yang kedua ini 老鼠沉下去。 dibiarin di dalam lalu tunggu berapa menit akhirnya dia diangkat sebelum dia tenggelam. 第二个的方式就是当这些老鼠还没沉下去， Lalu 他们就 tikus 把这些老鼠拿 itu 上去， dikembalikan ke kandang mereka. 然后就把这些老鼠放在他们的笼里， Lalu mereka diberi makan yang cukup. 然后给他们足够的吃， Lalu diberi waktu beberapa hari. 然后给他们几个时间， Nah, setelah beberapa hari para tikus itu ada di kandang mereka, 然后几天的时候， tikus-tikus itu dikembalikan lagi ke tangki yang berisi air dengan sisinya yang licin. 过了几天的时候，就把这些老鼠又放在这个地方，让他们又在 Kali ini kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan tikus itu untuk bertahan sebelum tenggelam? 又在走上这个水塘里面，然后他们需要多少的时间呢？ Menurut saudara berapa lama? Lima Tadi yang saja. awal 17 menit. 第一刚才是17分钟嘛， Hasilnya apakah sama dengan kelompok kedua 17 menit? 是否一样呢？跟刚才第一的17分钟呢？ Bukan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 不一样， Hasilnya para tikus itu mampu bertahan selama 36 jam. 不一样了。这些老鼠会在36小时
可以在那边游上。 Jauh sekali perbedaannya ya saudara. 太远了是吗？17分钟 Pasti 跟 kita 46 bertanya-tanya mengapa bisa berhasil berbeda jauh dengan percobaan tikus yang pertama yang cuma 17 menit. 为什么会有那么大的区别呢？跟刚才第一17分 Para 钟而已。 peneliti ini kemudian menyimpulkan bahwa 这些人呢，他们就是用一个结论， yang membedakan kelompok tikus yang kedua ini 就是有分别，就是这两种的老鼠的 adalah 分别。 kelompok tikus yang kedua ini mengalami apa yang dinamakan pernah diselamatkan. 就是因为这个第二组的老鼠呢，他们有经过了被拯救的事情， Sehingga pengalaman itulah yang membuat mereka mampu bertahan 直到这个 lama. 经验呢，能让他们能够更有很多的时间去生 Pengalaman 活。 itulah yang membuat mereka mampu bertahan lebih lama dibandingkan kelompok tikus yang pertama yang tidak pernah merasakan pernah diselamatkan. 就是这个经验曾经被拯救过了，这个经验让这些老鼠能坚持下去，可以活着。 Pengalaman yang kemudian menghasilkan kekuatan untuk terus berharap dan bertahan. 所以经过了这个经验的时候，一个能力要让他们继续活下去。 Kira-kira itulah yang dirasakan oleh kelompok tikus yang kedua, saudara-saudara kasih Tuhan. 就是因为这些的某些问题，能让这个第二组的老鼠能够活下去。 Nah, jika penelitian para ahli tadi 如果我们看刚才的研究家的时候， mengatakan bahwa pengalaman pernah diselamatkan ini 就是有一个经验被拯救的一个经 menjadi 验， bagian penting dalam sebuah pengharapan 能让我们有一个盼望， yang memungkinkan tikus-tikus ini bertahan menghadapi persoalan. 能让这些老鼠能够度过这些问题、这些困难。 Bagaimana dengan kita, saudara-saudara kasih? 然后我们会怎样呢？ Tuhan itu terkadang izinkan persoalan itu datang ke dalam kehidupan kita. 神呢神就是随时允许让某些个问题来到我们的生活， Walaupun kadang itu karena kesalahan kita sendiri. 有些可能是因为我们的错误， Tapi Tuhan izinkan juga terjadi juga untuk mendewasakan iman kita sehingga semakin hari iman kita semakin kokoh. 但是神仍然允许这些东西来到我们的生活，就是让我们的信心更加的坚固。他的目标是什么 Tujuannya 呢？ supaya kita dapat bertahan dalam setiap badai kehidupan selanjutnya. 就是因为要让我们可以度过某些风浪在我们的生活。 Nah, saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jaminan Tuhan Yesus kepada kita yang pertama adalah bahwa Ia menjamin bahwa badai itu terjadi sesuai kehendaknya atau seizinnya. 刚才我们看了耶稣的保证在我们的生活，就是第一，耶稣就是给我们一个保证，就是允许了这些浪来到我 Semua 们的 hanya 生 untuk 活， mendewasakan iman kita. 这些都是要让我们的信心更加的增长。 Jaminan yang kedua yang Yesus berikan kepada kita adalah 第二个的保障是， bahwa Yesus berkuasa atas badai itu. 就是耶稣有这个权柄，就是 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada saat murid-murid Yesus ketakutan karena kapal mereka itu dilanda angin sakal, 当耶稣的门徒惊慌的时候， Yesus tiba-tiba muncul di tengah badai dengan berjalan di atas air. 耶稣忽然中出现，然后在海面上走。 Mengapa Yesus berjalan di atas air? 为什么耶稣在海面上走呢？ Mengapa ia tidak langsung aja naik ke kapal? 为什么他不直接上船呢？ Atau mengapa ia tidak menenangkan badai itu dari jauh? 为什么他不要从远方就是把这些浪停 Orang 下 Tuhan 来 bisa 呢？ kok, orang Tuhan maha kuasa. 耶稣是人嘛，他是神嘛， Tapi Yesus datang menolong murid-muridnya dengan cara berjalan di atas air. 但是耶稣就是用别的方法，他就是要在海上中走。亲爱的兄姐妹们， Tindakan ini bukanlah tindakan yang tanpa makna atau tujuan. 耶稣做这些事情当然是有他的Ada 有他 makna 的， simbolis yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kita semua ada di sini. 就是耶稣要让他的门徒看见，就是有些东西。 Ingat saudara-saudara kasih Tuhan, yang menjadi persoalan dan ketakutan murid-murid itu apa? 我们要了解让这些门徒惊慌的是什么事情？ Kalau kita lihat yang menjadi ketakutan atau persoalan murid-murid Tuhan Yesus adalah 我们看让耶稣的门徒惊慌的事情是， gelombang air yang disebabkan oleh angin sakal. 就是这个风浪，
Sehingga gelombang itu mengombang-ambingkan perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya. 就是死到让他们的船就是不顺， Itu sebabnya Tuhan Yesus berjalan di atas air. 所以耶稣就走在海上。 Karena dengan berjalan di atas air, 因为当耶稣走在海面上的时候， Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa segala ketakutan, segala persoalan, segala ancaman yang mengancam murid-muridnya semua berada di bawah telapak kaki Yesus. 就是耶稣要让他的门徒了解，什么风浪在他的脚下的时候，就是会在他的权柄下。 Dengan berjalan di atas air dalam gelombang yang ganas, 就是因为这个风浪了， Yesus menunjukkan bahwa Dia memang Tuhan yang berkuasa atas semua ciptaan. 耶稣要让他的门徒知道，他就是神，就是控制了宇宙万物的 Karena itu 神。 kita tidak perlu takut dan ragu. 所以我们不要害怕，不要惊慌。 Ada amin saudara-saudara kasih dalam Tuhan? 阿门吗？ Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan di ayat 27, 然后我们看在27节的时 Tuhan Yesus 候， berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. 耶稣对他的门徒说，就是你们放心，是我，不要害怕。 Tuhan menyuruh Petrus untuk tenang dan jangan takut. 耶稣对彼得说，你不要害怕。 Kata tenang di sini dalam bahasa Yunani memakai kata tarseo. 这个放心呢，就是在别的语文就是卡切欧， Mirip bahasa Korea ya. 就是好像韩国的语 Nah, 文。 saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kata tarseo ini sering dipakai Yesus untuk meneguhkan orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. 这句放心呢，就是平常耶稣对某些人说，有些是有病痛的人啊，还是有些其他的问题的 Kata 人 tarseo 说， ini mengandung makna peneguhan agar tetap tenang, tetap percaya. 这个放心呢，就是让这些人就是有一个能力，就是有一个信心说不要害怕的一个 Agar 事情， tetap teguh hati dan tidak bimbang. 使他们的心就是有一个坚固，然后没有疑惑的心。 Nah, sedangkan frasa aku ini, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku ini. 然后还有继续下去，他说这里是我， Dalam bahasa aslinya itu ego eimi, saudara. 在别的文就是 Inilah ego any， 就是 Inilah aku. 这是我。 Ini bukan hanya menunjuk kepada jati diri, saudara-saudara kasih Tuhan. 这就是不单单是说他 Tetapi 自己， menunjuk kepada hakikat Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. 但是也显明了他是一个有权柄、有 Jadi 权力 di 的神。 ayat 27 ini Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Petrus saat itu dan kepada kita semua saat ini, 所以说在27节上的时候，耶稣就要对我们说，然后也对彼得说， untuk tetap tenang, 让我们仍然要放心， teguhkan hatimu. 坚固我们的心， Percayalah bahwa aku ini Allah yang berkuasa 相 menyelamatkan. 信他是神，拯救我们的神， Percayalah bahwa aku ini Allah yang berkuasa menyelamatkan. 相信我是一个有能力拯救你们的神。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? 现在到我们了，我们有什么很让我们惊慌的事情呢？ Ketika badai melanda kehidupan kita, apa yang menjadi ketakutan terbesar kita? 如果这些风浪来临到我们的生活，我们有什么害怕的一个事情呢？ Apakah ketidakpastian mengenai kehidupan? 是否一些不稳定、不安全的事情来到呢？ Kekhawatiran kita? 惊慌的事情呢？ Kelemahan kita? 我们的软弱呢？ Atau permasalahan ekonomi kita? 或者我们经济的问题呢？ Permasalahan rumah tangga kita? 我们家庭的问题呢？ Sakit penyakit? 我们的病痛呢？ Tuhan Yesus berkata bahwa Dia berkuasa atas semua itu. 耶稣对我们说，他有权柄， Ia mampu berdiri di atas badai kehidupan kita, saudara-saudara kasihan Tuhan. 他可以走在这些某些问题上， Karena Dialah yang memegang kendali atas semuanya. 因为他是控制这些东西的。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kadang kita itu tidak melihat bukti apapun atas pertolongan Tuhan. 有时候我们就没有看见有什么 Seakan-akan 证 Tuhan 据 itu 让我们 diam, saudara-saudara kasihan Tuhan. 让我们可以经历了这个神，因为好像神是静静坐在而已。 Tapi sesungguhnya Yesus sedang berjalan di atas badai hidup kita, saudara. 但是你们要知道，耶稣呢，他是走在我们问题上。 Percayalah bahwa ada Yesus di setiap persoalan kita. 我们要相信，在某些个事情，我们有耶稣。 Badai persoalan dalam hidup kita itu justru akan semakin membuat kita merasakan kuasanya bekerja dalam hidup kita. 这些在我们生活上的风浪，使到我们可以有一个能力，有一个信心更加强。 Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，
Jika kita sedang mengalami badai dalam kehidupan kita, maka kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa atas badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. 当我们面对了某些困难、某些问题的时候，我们要相信有耶稣在我们的生活上，我们可以。 Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jaminan yang ketiga yang Yesus berikan kepada kita adalah 第三的保证就是耶稣给我们的保证是 bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. 他的拯救的时间是没有迟到过。 Kita bisa lihat ayat firman Tuhan bahwa Yesus datang tepat waktu kan saudara-saudara kasih dalam 我 Tuhan. 们可以看经文上，耶稣就是准时间来拯救我们。 Ia tidak membiarkan para murid dan kapal yang mereka naik ikut tenggelam baru datang tolong ya saudara-saudara 耶 kasih 稣 dalam 没 Tuhan. 有允许了这些门徒在船上的时候，他等他的那个船翻下来沉了下去才救他们。 Pada saat badai itu sudah mulai mengganas, 当这些浪 murid-murid Yesus sudah 很强的时候， ketakutan. 就是门徒已经惊慌的时候， Yesus muncul di hadapan mereka dan membuat badai itu reda. 耶稣就出现在他们的面 Yesus 前，就 tidak 让这些 pernah 风浪 terlambat 停下 menolong 来。 mereka. 就是耶稣的拯救是没有延迟的。 Ketika murid-murid mereka hampir tenggelam, 当他的门徒要沉下去的时 pastinya 候， mereka berjuang dong sekuat tenaga supaya perahunya tidak tenggelam. 当然这些门徒就是用尽力、用全力来让这个船没有沉下去。 Mereka berjuang sampai Yesus datang menolong mereka. 他们就是尽力了，等了耶稣来拯救他 Ini 们。 menarik ya saudara-saudara kasih Tuhan bahwa Yesus datang itu tepat waktu. 这个是有一个很特别，就 Waktunya 是 siapa saudara-saudara kasih 就是 Tuhan? 耶稣就是没有 Pasti 延迟来拯救我 waktunya 们 Tuhan.，当然是耶稣他们的时间。 Jika waktu itu Yesus datang terlalu cepat, 如果耶稣太早来的时候， bisa saja murid-murid itu merasa selamat dari badai itu karena kekuatan mereka sendiri. 当然了，门徒们他们会觉得，哎呀，我们不用什么权利了，耶稣一定会来救我 Nah, 们 saudara-saudara kasih 的。 dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， begitu juga dalam kehidupan kita, Yesus tidak akan pernah terlambat datang menolong kita. 所以我们要相信耶稣的拯救是没有延迟 Ia tidak 的。 akan menunggu hidup kita itu sampai benar-benar terpuruk. 他没有让我们的生活更加的狼狈。 Yesus pasti menolong kita selama kita itu berpaut kepadanya, bergantung kepadanya. 耶稣他会准时来拯救我们，等我们就是当我们依靠他的时候。 Tapi walaupun kita seringkali diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, sepertinya Tuhan tidak menolong, 但是当我们面对了这些问题，有些时候我们觉得为什么耶稣没有来？ padahal kita sudah berdoa setiap hari selama bertahun-tahun. 我们已经每天祷告了，或者每次祷告了， Seakan-akan Tuhan belum tolong. 就是好像觉得为什么耶稣还没来拯 Namun 救我？ percayalah saudara-saudara kasih Tuhan bahwa Ia pasti menolong tepat pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan. 但是我们要了解，我们的耶稣，我们的神是没有延迟过来拯救我 Karena 们， ketetapan waktu Yesus dalam menolong sangatlah penting saudara-saudara kasih Tuhan. 因为耶稣就是神的时间，对我们来说是 Coba 对 kita 他来说是一 bayangkan. 个准时的一个时间。 Jika Ia terlalu cepat menolong, maka bisa saja kita merasa bahwa kita ditolong karena kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. 我们想象一下，如果神的时间他快来拯救我们的时候，我们会觉得，因为依靠我们的能力，我们可以度过。 Jika Ia terlalu cepat menolong, maka kita akan merasa pertolongannya sepertinya itu kurang berarti. 就是如果神就是快的拯救我们的时候，就是他的时间快来拯救我们的时候，我们会觉得，哎呀，耶稣的拯救就是好像没有什么意义 Sebab 了。 kita bisa saja merasa bahwa tanpa Tuhan pun kita bisa. 就是我们会觉得，无论没有神的时候，我们会觉得很安全。 Sedangkan kalau Tuhan terlambat datang menolong kita, 然后如果神太迟了拯救我们 itu 的时 akan 候， membahayakan kita saudara-saudara 这 sekalian. 些会让我们觉得很危险。 Maka bersyukurlah kita punya Tuhan yang akan menolong kita tepat pada waktunya, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. 所以我们要凡事感恩，因为我们的神呢，不是太快来拯救，或者太迟来拯救。 Kadang Tuhan belum menolong kita itu bisa saja sesungguhnya Tuhan sedang menguji kita saudara-saudara sekalian. 神还没来拯救我们，是因为他要就是试验我们的灵性， Sama seperti murid yang sedang menghadapi ujian. 就是好像刚才他的门徒面 Jika 对了这 muridnya sedang 个 mengalami 试验， ujian, pasti gurunya diam mencermati. 就是
当我们面对试验的时候，老师们他们会静静来看着我 Sama 们， juga dengan kita ketika kita menghadapi ujian. 就是好像我 Seakan 们 Tuhan Yesus itu diam. 就是好像我们就是经历了这个试炼的时候，就是耶稣神就会静静来看着我们。 Ia ingin kita menyelesaikan masalah itu sehingga kita bisa semakin dewasa dalam Tuhan. 他要让我们就是来用我们的信心来依靠他，来度过这些问 Nah, 题。 saudara-saudara kasih Tuhan, jika saat ini 亲爱的弟兄姐妹们，如果这个时刻 saudara sudah lama berdoa, meminta tolong kepada Tuhan, 我们已经太久来祷告，然后依靠我们的神的时候， dan saudara belum juga mendapatkan jawaban dari Tuhan, 然后还没有得到答案的时候， seakan-akan Tuhan itu diam. 就好像我们的神就是静静。 Tapi percaya saudara, selama kita dekat mengandalkan Tuhan, memohon kepada Dia, Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. 但是我们要相信，当我们依靠他、呼求他的时候，我们要相信我们的神是有的，他会 Amin, 救我 saudara-saudara 们 kasihan 的。 Tuhan, ada amin? 我们有阿门吗？ Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， itulah 3 jaminan pasti yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk melewati badai kehidupan ini. 就是这个3个保证，让我们可以度过我们的风浪。 Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya di zaman yang semakin sulit, di dunia yang semakin tidak menentu ini, saudara-saudara kasihan Tuhan? 然后我们要做什么呢？在这个末日的时代的时候呢， Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tetap bisa berdiri kokoh? 我们要做什么事情让我们可以站得稳？ Yang pertama yang harus kita lakukan adalah 第一，我们要做的是， mengenal Tuhan dengan benar. 我们要认识我们的神。 Pengenalan yang benar akan Tuhan 正是认识我们的神， akan membuat kita tetap tenang ketika badai menerpa kita. 会让我们有一个安稳、很平静的心来去面对 Mengapa? 这些风浪。为什 Mengapa 么呢？ saudara? Mengapa kita bisa tenang? 为什么我们会安静呢？ Karena 是有 kita 平静 mengenal 呢？ siapa yang mengendalikan hidup kita. 因为我们认识谁是控制这些， Kita mengenal siapa yang memegang kendali atas hidup kita, saudara. 因为我们认识谁是控制我们的生活的。 Memang tidak gampang untuk sampai ke tahap ini. 当然不是一个很容易的事情， Untuk mengenal Tuhan dengan benar, 要更加认识我们的神， diperlukan ketekunan dan disiplin. 我们需要就是Diperlukan ketekunan dan disiplin rohani. 就是要有一个很坚固的信心， Sehingga kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. 使到我们有一个很亲近、很亲密，跟我们的神有一个很亲密的关系。 Untuk mengenal Tuhan dengan benar, kita juga harus senantiasa punya kerendahan hati untuk diajar oleh firman Tuhan. 更加认识我们的神，就是我们有一个谦卑的心来去学习，来去认识他。 Saudara-saudara kasihan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Yang kedua yang harus kita lakukan adalah 第二事情我们要去做的 tekun 是， berdoa seperti Tuhan Yesus. 就是勤劳凡事要祷告。 Tuhan Yesus selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukannya luar biasa. 主耶稣呢，他是就是要他每次就是出他的时间来祷告， Untuk ke sebuah tempat sendiri berdoa di 他就 situ 是 kepada 独自 Bapa. 去一个某些地方，就是静静的祷告。 Mencari kesendirian untuk berdoa merupakan prioritas penting bagi Tuhan Yesus kalau kita lihat firman Tuhan. 独自祷告就是一个耶稣本身一个行为。 Saudara-saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 kita 们， harus meluangkan waktu bersama Tuhan. 我们也是要拿一些时间来去祷告， Sehingga kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. 使到我们有一个很亲密的关系和我们的神。 Semua itu akan memperlengkapi kita untuk menghadapi tantangan dalam hidup kita. 这些东西会让我们更加的放心，更加的有能力来去面对我们的问题。 Jika kita juga disiplin waktu untuk mencari Tuhan lewat doa, 如果我们就是就是如果我们有一个拿一些我们的时间来去祷告的时候， hasilnya juga kita akan bertumbuh secara rohani dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. 当然呢，这些事情会让我们的灵性更加的 Kita 增 harus 长。 tekun berdoa seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi teladan bagi kita semua bahwa dia mengutamakan doa di atas segala kesibukannya. 我们就是要恳切，而是要忠心，来去祷告，就是好像我们的耶稣，就是出他的时间来去祷 Karena 告。 tekun berdoa akan mendatangkan kekuatan.
因为当我们祷告的时候，祷告会让我们有力量， Tekun berdoa akan mendatangkan kedamaian, saudara. 然后祷告也是让我们的心情很平静， Akan mendatangkan ketenangan. 让我们很安稳， Bahkan akan mendapatkan strategi yang ampuh untuk menghadapi setiap angin sakal yang melanda kehidupan kita. 也会让我们有一个很平静的心情、想法去面对这些风浪。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengenal Tuhan dengan benar. 刚才我们说的两个事情，就是第一，我们要认识我们的 Yang 神； kedua, tekun berdoa seperti Tuhan Yesus. 第二，我们要恳切去祷 Yang 告； ketiga adalah fokus kepada Tuhan. 第三，我们要专注我们 Nah, 的神。 saudara, kalau kita baca ya, Petrus itu mulai tenggelam ketika ia berjalan di atas air karena dia mengalihkan pandangannya kepada gelombang air yang datang. 我们看这个彼得呢，他要沉下去的是因为他没有关注重点在耶稣身上。 Pertama-tama dia berjalan, dia matanya fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia fokus kepada gelombang-gelombang yang hebat melanda dia, lalu dia mulai goyah imannya. 我们看这个 Dan 彼 mulai 得 tenggelam. 呢，我们看这个彼得当他关注，就是焦点在耶稣身上的时候，他可以走在这个海上中；当他又在关注别的问题，就是关注这个风浪的时候，他就是沉下去了。 Demikian juga dengan iman kita, saudara-saudara kasih Tuhan. 我们的心心也是一样， Ketika kita fokus kepada Yesus, 当我们焦点在耶稣， maka kita akan kuat. 我们有这个能力， Kita tidak akan takut. 我们不会感到害怕。 Namun ketika fokus kita bukan kepada Yesus, malah kepada masalah kita, kita akan mulai goyah, mulai takut, mulai khawatir. 但是呢，如果我们的焦点不在耶稣的身上的时候，我们的就会有惊慌、有害怕、有其他的去来面对这些东 Kita 西。 mungkin tidak berjalan di atas air, 我们当然不是走在这个海上中， tapi kita pasti pernah menjalani situasi yang sulit. 但是我们也是但是我们曾经经过了就是许多的 Jika 困难 kita 的事 fokus 情。 pada keadaan sulit kita, masalah kita, pergumulan kita, 如果我们焦点在我们的问题上的时候， tanpa meminta pertolongan Tuhan, 就是我们没有去求神的时候，不是焦点放在神的时 kita 候， mungkin akan putus asa dan tenggelam. 我们可能会绝望，然后我们也沉下去。 Kita perlu dalam menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita itu, kita perlu memperhatikan fokus kepada kekuatan Yesus daripada kekurangan kita, saudara-saudara kasihan Tuhan. 当我们面临了这些风浪的时候，我们的焦点是要在耶稣身上， Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus, bukan masalah kita. 就是让我们的焦点在神的身上，不是在我们的问题上。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， keempat yang harus kita lakukan adalah 第四个问题就是第四个事情我们要去行的是， mengandalkan Tuhan. 就是我们要依靠我们的神。 Nah, di situ walaupun Petrus sempat bimbang, di situ dikatakan 刚才我们看彼得呢，虽然他有惊慌过， ketika ia berjalan di atas air dia bimbang lalu dia hampir tenggelam. 就是当他走在海上中的时候，他有疑惑 Setelah 的时 itu 候， apa yang dilakukannya? 他要沉下去的时候，然后他要做什么呢？ Kalau kita baca, ia segera berteriak minta tolong kepada Tuhan. 如果我们看的时候，他就是喊着说， Ia berteriak, Tuhan tolonglah aku. 他就说耶稣主啊救我。 Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? 然后耶稣就怎样呢？ Tuhan Yesus segera mengeluarkan tangannya untuk menolong dia, memegang dia. 这里说耶稣赶紧伸手拉住他。 Sebagai orang percaya, terkadang iman kita juga bisa goyah, saudara kasihan Tuhan. 成 Dalam 为 perjalanan 一 hidup 个 kita. 基督徒呢，有时候我们的信心有时候也是会软弱。 Ini bukan berarti kita gagal, saudara. 这不是代表我们是失败，不是。 Ketika iman Petrus goyah dan dia mulai takut. 当彼得的信心衰弱的时候，然后他惊慌的时候， Itu ada di ayat 30-31 ya. 在30节到31 Dia 节里 segera 面， berseru kepada Tuhan, yaitu satu-satunya pribadi yang sanggup menolong dia. 他就喊着说救主救他。 Ketika kita khawatir tentang masalah kita, saudara, 当我们面临这些问题的时候，我们觉得害怕的时 atau 候， kita sedang meragukan kehadiran Tuhan untuk menolong kita. 是否我们就是怀疑我们的神呢？ Ingat saudara, hanya dia satu-satunya yang mau menolong kita, yang 我们要 sanggup menolong kita. 我们要记得，是他
是神唯一能拯救我们。 Apapun situasi yang kita alami, harusnya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. 无论我们经过了什么事情，我们都要依靠他。 Dengan selalu berseru kepada Dia seperti Petrus berseru kepada Tuhan. 就是好像彼得这里说，他就是喊着耶稣。 Ketika kita menghadapi masalah, kita harus selalu meminta tolong kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. 就是当我们面临了某些问题的时候，我们就是焦点，我们就是要喊着耶稣，叫耶稣来拯救我们。 Dan percayalah Dia pasti menolong kita. 我们要相信他可以救我们。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， yang kelima yang harus kita lakukan adalah 第五个事情我们要去行的时 setia 候， menyembah Tuhan. 就是我们要忠心来敬拜他。 Kita lihat setelah badai reda, 我们看当这个浪停下来的时候， setelah mereka ditolong oleh Tuhan, 当他们被耶稣拯救的时 apa yang mereka 候， lakukan? 他们做什么事情呢？ Mereka semua yang ada di perahu itu dikatakan mereka menyembah Tuhan. 这里说在船上的人都拜他。 Satu-satunya tanggapan respon yang baik yang tepat adalah menyembah Yesus dan mengakui bahwa Ia benar-benar adalah Allah, anak Allah. 所以说第一个反应就是当耶稣救我们的时候，就是我们要敬拜他。 Dan peristiwa Yesus berjalan di atas air dan meredakan badai itu, peristiwa itu telah meneguhkan iman mereka terhadap Yesus. 因为这个事情呢，就是耶稣走在海上中的时候，这个事情呢，就是让他们的信心更加的 Dan 坚 meyakinkan 强。 mereka bahwa dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. 在经过了这个事情，就是让他们可以发现到，在耶稣身上这些东西呢是无法拦阻耶稣去 Sebab 行什 tidak 么 seorang 神迹的。 pun kecuali Sang Pencipta alam semesta yang mampu melipat gandakan roti sampai memberi makan 5.000 orang. 因为没有任何人能够做一个大的神迹，就是让5000个人能够吃饱。 Tidak seorang pun kecuali Sang Penguasa yang sanggup berjalan di atas air yang sedang terjadi angin sakal. 没有任何人能够像耶稣这样能够走在海上中，就是他是创作宇宙 Oleh 万 sebab 物的神。 itu dengan bukti tersebut mereka membuat pengakuan iman, suatu pengakuan iman. 所以说 Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. 所以说，因为这些的神迹，就是让门徒们可以说，你真是神的儿子。 Sebelum itu mereka juga sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. 当然 Tetapi sekarang mereka lebih yakin lagi bahwa Dia sungguh anak Allah. 当然，当这些神迹还没发生的时候，他们已经知道这个耶稣是神的儿子。但是，当这些事情发生了，他们看到了，他们更加的有信心，更加的相信了。 Dan apa yang mereka lakukan? Mereka meresponi pertolongan Tuhan itu dengan menyembah Tuhan. 然后他们的反应是什么呢？他们的反应就是当他们被拯救的时候，他们就是敬拜 Nah, 他。 saudara-saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang sudah ditolong Tuhan tidak tahu berterima kasih. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，有些人呢，他们已经被拯救了， Bahkan 然后 lupa 他们没 akan 有感恩 pertolongan 的心， Tuhan, lupa sama sekali pertolongan Tuhan dalam hidupnya. 然后他们也是忘了神曾经拯救过他们。 Yang sudah mengalami pertolongan Tuhan bahkan meninggalkan gereja. 然后有些呢被神拯救了，也远离了神。 Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， penyembahan adalah respon kita terhadap keagungan dan kebesaran Tuhan. 敬拜他就是一个反应，让 Tapi penyembahan yang sejati adalah 但是真实的敬拜呢是 kita tetap memuji dan menyembah Tuhan walau keadaan kita sedang dalam keadaan sulit, menderita. 我们仍然可以敬拜他、赞美他，无论什么事情发生在我们的 Kita 身 tetap 上， mengucap syukur walau kita sedang menderita. 我们凡事可以感恩。当这些问题来临的时候， Kita tetap mengasihi Dia meski belum ditolong. 我们仍然爱着我们的耶稣，虽然这些事情还没解 Nah, 决。 saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jika saya berbicara ngobrol-ngobrol sama mama saya, 当我和我的妈妈谈话的时候， dia sering menceritakan mujizat-mujizat yang dia alami bersama Tuhan Yesus. 我妈妈时常跟我做一个见证，就是说她怎样被神救了，被神帮助了。 Waktu itu dia sempat sakit, 那个时候她生病， dia berdoa, namun Tuhan seakan-akan diam, dia bilang. 她求告神，求神，她好像觉得神好像静静 Tapi 的 dia 没有帮她， berdoa terus menerus. 但是她仍然忠心的祷告， Akhirnya Tuhan menyembuhkannya luar biasa. 然后神就医治了她。
Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang mama saya alami dan sering dia ceritakan kepada saya dengan luar biasa. 然后还有很多的事情，就是他求神，神帮助 Tapi 他的。 saya senang mendengarnya dan saya bilang puji Tuhan. 然后我很高兴，很喜 Tapi di 欢他 akhir 的故事。 pembicaraan saya selalu memesan mama saya. 但是到结尾呢，我有一个让我告诉我的妈妈， Saya bilang, Ma, walaupun suatu hari Tuhan Yesus tidak memberikan apa yang mama mau, 我告诉我妈妈，妈妈，如果有个时间，有个时候，神没有帮助你的时候， mama harus tetap percaya kepada Tuhan. 你要仍然相信我们的神。 Karena orang percaya, orang-orang Kristen itu kadang percaya Tuhan hanya karena mujizat-mujizatnya. 因为有时候我觉得有一个不放心的事情，就是当这些人被神拯救的时候，就是 Ketika 每次 tidak 被神拯救的 terjadi, 时候， ketika sesuatu yang wow tidak terjadi dalam kehidupannya, dia segala kecewa dengan Tuhan dan tidak mau mengikut Tuhan lagi. 然后当耶稣就是神没有帮助他们的时候，他们会觉得很绝望， Nah itulah 很失望 yang。saya khawatirkan, makanya saya selalu pesankan kepada orang-orang yang saya injili bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, walaupun dalam keadaan susah, kita harus tetap bersyukur dan tetap mengikut Tuhan dengan setia. Karena yang paling penting adalah jiwa kita sudah diselamatkan, kita tidak lagi dihukum karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. 就是这个事情让我觉得很害怕。为什么当某些人没有被神拯救的时候，他们就会觉得神没有理睬他，就是然后他们就远离神。 Ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. 这就是神的恩典，他拯救了我们。 Saya selalu berpesan kepada orang-orang saya injili, walaupun seketika kamu harus mengalami penderitaan, tapi kamu harus tetap mengikut Tuhan. 我时常告诉这些人，我就是说，当我们被神拯救的时候，我们就是要有一个信心坚固的心来去面对某些问 Karena 题。 Tuhan tidak pernah menjamin bahwa hidup kita itu tidak akan ada masalah. 因为神没有对我们说，他保证当我们跟随他的时候，我们的生活是平凡的，没有经过了什么事 Jaminan 情 yang 的。 paling besar dia berikan kepada kita bahwa dia sudah menyelamatkan nyawa kita, saudara-saudara 但 sekalian. 是一个很保证让我们很欢喜的事，就是他已经拯救了我们。 Itu yang patut kita syukuri. 这个是我们要感恩的事。 So apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus setia mengikut Tuhan, saudara-saudara sekalian Tuhan. 所以无论什么事情发生在我们的生活，我们要凡事感恩。 Jadi saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹 Firman 们， Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa 今天早上的神的话就教导我们， bagaimanapun besarnya pergumulan, persoalan, masalah kita, 无论你的事情很大或小， Yesus lebih besar dari semua itu. Yesus berkuasa atas semua itu. Yesus memberikan kita jaminan yang pasti. 我们要相信我们的神比这些事情更大，他有这个权柄来去停止这些问题。 Yesus memberikan kita jaminan yang pasti, yaitu 耶稣给我们一个保证的事情，就 ada 是 tiga saudara-saudara Kristen 就是有 Tuhan. 三个。 Yang pertama, Yesus memberikan jaminan bahwa badai itu terjadi sesuai kehendaknya atau seizinnya. 就是刚才我们说的，就是耶稣保证这些事情来临的时候，就是因着他的允许。 Yang kedua, Yesus memberikan jaminan bahwa Dia berkuasa atas badai itu. 然后第二就是耶稣对我们说，他保证了这些事情呢是在他的 Dia 前 yang memegang 提下， kendali atas semua persoalan yang kita alami. Alkitab bilang apa? 就是他控制了 Sehelai lampu pun 这些事情 tidak。akan jatuh dari kita tanpa seizin Tuhan. 耶稣就是说，在圣经说， Ingat itu saudara-saudara kasih Tuhan. 我们的头发一根掉下来的时候，耶稣都知道。 Yang ketiga, Yesus memberikan jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. 然后第三呢，耶稣对我们说，他的拯救是没有延迟过。 Jika saat ini kita sedang meminta pertolongan pada Tuhan, melewati pergumulan kita, seakan-akan Tuhan itu diam, tapi jangan menyerah saudara-saudara kasih Tuhan. 如果这个时刻呢，我们已经呼求了神，叫神拯救我们，但是神还没 Tuhan 有反 pasti 应的时 tolong 候， kita sesuai dengan waktunya. Pastinya sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. 我们不要担忧，我们不要害怕，我们不要惊慌，我们要相信神是拯 Dan 救我 luar 们的 biasanya 神。 Tuhan kita itu pertolongannya tidak pernah terlambat. Kalau manusia tolong kita itu bisa terlambat saudara-saudara kisah Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. 我们要相信神的拯救是没有延迟过。 Ini adalah sebuah jaminan yang membuat hati kita tenang. 这就是三个保证，让我们的心可以安稳。
Nah, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara kasih dalam Tuhan? 然后我们要做什么呢？ Tentu kita harus, yang pertama yang harus kita lakukan, mengenal Tuhan dengan benar. 当然，刚才我们读的就是我们要认识我们的神， Harus bertekun dan disiplin rohani. 我们要勤劳的 Kedua 相信 yang。harus kita lakukan adalah tekun berdoa seperti Tuhan Yesus. 就是第二方面，就是我们要勤劳的祷告，好像我们的耶稣也是这样祷告。 Mau nggak mau, enak nggak enak, kita harus sediakan waktu khusus untuk sendiri bersama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. 就是我们要拿我们的时间来祷告， Karena berdoa akan membuat kita tenang, memberikan ke kita kekuatan yang baru. 因为祷告会让我们的心安稳，会让我们有一个新的力量。 Berdoa akan membuat kita hidup dalam kemenangan. 祷告是让我们可以得胜。 Nah, saudara-saudara yang ketiga yang harus kita lakukan adalah 然后第三就是 fokus kepada Tuhan. 我们的焦点要放在耶稣身 Seperti 上。 Petrus yang waktu berjalan di atas air, dia fokus pada Tuhan dan dia tidak tenggelam. Ketika dia fokus kepada masalah gelombang yang datang, dia jatuh dan tenggelam. 就好像彼得，他的重点就是在耶稣身上，然后让他不会 Hampir 沉下去。 tenggelam, belum tenggelam ya saudara-saudara sekalian Tuhan, karena Tuhan Yesus menolongnya. 当他还关注在他的问题身上，他要沉下去的时候，耶 Yang 稣就拯 keempat 救 yang 他。 harus kita lakukan mengandalkan Tuhan. Kita lihat Petrus ketika dia imannya goyah, dia jatuh ke air. Lalu dia berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. 就是第四方面，我们要依靠我们的神，就是好像刚才彼得他要沉下去的时候，他就喊着耶稣救我。 Jadi ketika iman kita goyah, kita seakan-akan tidak berdaya, kita mengalami masalah, kita bukan pasif, bukan diam-diam saudara, tapi kita harus berseru kepada Tuhan meminta pertolongannya. 所以当我们的信心软弱的时候，我们不是静下来，但是我们要呼求呼喊主啊，你救我。 Ketika kita menghadapi masalah bukan ngomong sana sini, bukan minta pertolongan sana sini dulu, terakhir baru Tuhan, bukan. Tetapi yang paling terutama kita lakukan adalah berseru meminta pertolongan Tuhan. 所以当我们面对了事情的时候，我们不要传讲这些呼求别的东西，但是我们要呼求我们的神，先找我们的神。 Yang terakhir saudara yang harus kita lakukan, 最后我们要去做的， kita harus setia menyembah Tuhan. 我们要忠心来敬拜他。 Ada banyak orang melupakan Tuhan setelah ditolong oleh Tuhan, tidak tahu berterima kasih. Tapi kita janganlah menjadi orang-orang yang demikian. 有很多人就是忽略了神，当他们已经被拯救、 Petrus 被帮 memberikan 助 teladan 了。 kepada kita setelah dia ditolong Tuhan. Dia menyembah Tuhan bahwa sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Kita patut memuliakan nama Tuhan. 所以说，当我们被拯救的时候，被神帮助的时候，我们要忠心的来敬拜他，来赞美他。 Penyembahan sejati adalah 真实的敬拜就是， sekalipun kita sedang menderita, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, saudara-saudara. 当我们面对了这个许多的问题，我们还 Tidak peduli 可 apapun 以来敬 keadaan 拜 kita, 他。 kita harus tetap setia menyembah Tuhan. 无论什么环境，我们都可以敬拜他。 Amin, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 有阿门吗？ Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya ya Tuhan, umat-Mu yang mendengar boleh mendapat berkat yang luar biasa Tuhan, sehingga boleh mereka aplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan, jika ada umat-Mu tempat ini maupun dimanapun mereka berada yang sedang mengalami pergumulan yang berat ya Tuhan, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan lagi ya Tuhan. Tuhan tolong jamah mereka ya Tuhan. Tolong jamah hati mereka Tuhan. Tolong mereka untuk mengerti bahwa hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong mereka ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang berkuasa ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Biarlah ya Tuhan kami umat-Mu selalu mengandalkan Engkau, selalu percaya Engkau, selalu berseru kepada Engkau, memohon pertolongan-Mu saja ya Tuhan, bukan yang lain. Kiranya ya Tuhan hidup kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya kami boleh hidup mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Merenungkan firman-Mu, memiliki waktu berdoa ya Tuhan. Bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, sebab itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Tuhan, apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan, seberat apapun masa ini, kami tahu bahwa Engkau ada berjalan di atas badai kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang memegang kendali atas setiap masalah kami. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tapi terkadang kami merasa seakan-akan Engkau diam Tuhan, tapi kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Biarlah kami di sini setelah mendengarkan firman Tuhan ini boleh menjadi teguh hati ya Tuhan, dan tidak bimbang menghadapi masa persoalan dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami semakin dewasa dalam iman, mengikut Engkau dengan setia ya Tuhan.
Tuhan, kami serahkan umat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau pelihara hidup mereka. Biar tidak ada satupun mereka yang goyah ya Tuhan. Walaupun goyah, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh selalu bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.